Apa itu kesihatan mental? Kesihatan mental adalah suatu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu itu menyedari tentang keupayaan diri mereka dan dapat mengendalikan tekanan dan emosi mereka dengan baik. Kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat yang berfungsi secara efektif. Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri mereka dalam pelbagai tekanan dan juga tuntutan hidup. Kesihatan mental juga merupakan tahap kesejahteraan psikologi atau ketiadaan penyakit mental, iaitu ia merupakan keadaan seseorang yang berfungsi pada tahap penyelesaian emosi dan juga tingkah laku yang memuaskan. Faktor kesihatan mental. Faktor utama yang menyumbang kepada masalah tersebut adalah krisis keuangan, tiada pekerjaan, tekanan pekerjaan, masalah keluarga dan juga persekitaran. Talian bantuan sokongan psikososial KKM, Mercy Malaysia serta talian kasih dan bahagian keluarga sosial dan komuniti KSK JAKIM telah menerima sejumlah 101,150 panggilan di mana 91.2% memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Selain itu, pihak kerajaan juga mestilah memberi ingatan kepada para majikan agar tidak mengambil sikap lepas tangan terhadap pekerja yang telah diberhentikan. Contohnya, majikan perlulah bertanggungjawab sepenuhnya untuk memaklumkan kepada para pekerja yang telah diberhentikan tentang bantuan-bantuan yang diperolehi daripada kerajaan untuk meringankan beban mereka. Timbulnya kegelisahan merupakan salah satu daripada kesan kesihatan mental pasca pandemik. Hal ini disebabkan kerana banyak perniagaan yang dikira tidak penting yang perlu diberhentikan operasinya semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Tidak dinafikan juga ramai yang diberhentikan kerja dan hilang punca pendapatan. Orang yang menganggur juga akan merasa tidak yakin dan tidak selamat. Kesan seterusnya adalah penyalahgunaan dadah dan alkohol. Tekanan perasaan yang melampau boleh menyebabkan seseorang itu berfikiran secara tidak waras. Individu akan merasa terbeban dan tidak mempunyai pilihan untuk menentukan hala tuju hidup mereka. Bagi individu yang pendek akalnya, mereka berfikir bahawa mengambil dadah merupakan salah satu inisiatif untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cepat. Kesan seterusnya adalah kes bunuh diri. Memang tidak dinafikan bahawa kes bunuh diri semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini diadakan adalah meningkat oleh kerana emosi yang tidak stabil dan kurangnya sokongan daripada pihak luar. Ia akan mengujahkan serba sedikit berkaitan impak kesihatan mental. Seperti dalam kajian yang kami lakukan, kami mendapati dengan peningkatannya bilangan pesakit yang dijangkiti wabak coronavirus ini adalah penting untuk kita menyedari tentang kesan ataupun impak psikologi atau kesihatan mental terhadap bencana ini. Juga perlu diperjelaskan bahawa pandemik yang sedang melanda ini bukan sahaja satu fenomena perubatan, tetapi ianya juga turut menjejaskan ekonomi negara secara tidak langsung. Kesannya, sektor pelancongan, perniagaan serta produktiviti organisasi menunjukkan penurunan yang ketara kerana pergerakan yang disekat dan terbatas. Peniaga-peniaga kecil juga terkesan kerana urusan jual beli tidak dapat dilangsungkan secara kebiasaannya. Juga tidak terkecuali kepada pejabat awam yang disahkan positif dan terpaksa dikuarantin mengakibatkan mereka tidak dapat menjalani rutin harian untuk bekerja bagi menyara diri maupun keluarga. Demografi responden. Raja 1 menunjukkan peratusan responden berdasarkan jantina. Dapatan hasil kajian menunjukkan daripada 107 orang responden, seramai 26 orang bersamaan 24.3% adalah terdiri daripada responden lelaki, manakala bakinya 81 orang bersamaan 75.7% adalah responden perempuan. Selain itu, Raja 2 menunjukkan peratusan responden berdasarkan kumpulan umur. Daripada 107 orang, responden seramai 20 orang bersamaan 18.7% adalah terdiri daripada responden yang berumur 13 hingga 18 tahun, manakala responden yang berumur 19 hingga 30 tahun adalah terdiri daripada 84 orang bersamaan 78.5%, diikuti dengan yang berumur 31 tahun ke atas adalah 3 orang, bersamaan 2.8%. Seterusnya, Raja 3 menunjukkan peratusan responden berdasarkan bangsa. Berdasarkan hasil kajian, daripada 107 orang responden yang disoal selidiki secara rawak dan responden adalah terdiri daripada bangsa yang berbeza. Daripada 107 orang responden, seramai 43 orang bersamaan 40.2% adalah terdiri daripada responden yang berbangsa Melayu.
manakala responden yang berbangsa Cina adalah terdiri daripada 23 orang bersamaan 21.5%, diikuti dengan yang berbangsa Bumiputera adalah 41 orang bersama 38.3%. Daripada Raja Empat, terdapat beberapa punca menyebabkan masalah kesihatan mental di Malaysia pasca pandemik. Termasuklah masalah kewangan, masalah pembelajaran atau akademik, masalah keluarga, masalah kehilangan pekerjaan, dan masalah amalan gaya hidup sihat. Antara punca yang paling dominan ialah masalah pembelajaran atau akademik daripada kalangan pelajar. Peratusannya mendapat 71%. Dan punca yang paling kurang dominan ialah masalah kehilangan pekerjaan, iaitu mendapatkan peratusan sebanyak 34.6%. Seterusnya, terdapat beberapa langkah mengatasi masalah kesihatan di Malaysia pasca pandemik dalam Raja 5. Langkah pertama adalah sentiasa mengamal gaya hidup sihat dan seimbang, iaitu menjaga pemakanan. Langkah kedua, mengurangkan penggunaan sosial media. Langkah ketiga, berkongsi masalah dengan ahli keluarga dan rakan-rakan. Langkah keempat, sentiasa memikirkan perkara-perkara yang positif. Dan langkah yang kelima, meminta bantuan daripada pakar kesihatan mental. Antara langkah yang paling ketara ialah mengurangkan penggunaan media sosial. Sebanyak 71 responden memilih langkah ini. Dan langkah yang paling kurang ketara ialah sentiasa memikir perkara-perkara yang positif. Peratusannya mendapat 34.6%. Seterusnya, kita akan beralih kepada perbincangan. Kesihatan mental bukan penyakit yang boleh berjangkit dan melibatkan kehilangan nyawa. Namun, masyarakat sering terlupa bahawa masalah kesihatan mental melibatkan bebanan emosi dan bebanan tanggungjawab oleh keluarga pesakit selagi pesakit mental tersebut masih bernyawa. Dari sini kita boleh simpulkan yang penyakit mental ni bukanlah penyakit yang kita boleh tengok dari segi fizikal. Kita tak boleh kesan fizikal. Kecuali sudah terlalu teruk lah. Kita boleh tengok dari segi muka dia tak bermaya, kusam ataupun macam eating disorder, pemakanan dia tidak dijaga. Macam kita boleh tengok orang yang ada anoreksia, ada bulimia. Penyakit tersebut disebabkan oleh beauty standard kecantikan lah. Macam tu. Kalau untuk penyakit yang fizikal, contohnya kemalangan, sudah tentu kita akan kena admit di ward. Selepas itu kita ada penjaga, kebiasaannya ahli keluarga lah. Ahli keluarga tersebut akan menjadi sokongan, akan menjadi orang yang membantu kita untuk sembuh. Begitu juga untuk penyakit mental, kita memerlukan orang sekeliling untuk support kita, menyokong kita agar kita sembuh. Sebab itu, ahli keluarga memegang role yang penting untuk membantu pesakit mental untuk sembuh ataupun mengurangkan simptom-simptom mereka. Seterusnya, pengurusan institusi keagamaan seperti pejabat kesihatan daerah boleh bekerjasama mengadakan program seperti pameran, ceramah serta memanggil ahli keluarga yang berpengalaman menjaga pesakit mental untuk menceritakan pengalaman mereka. Kalau pihak berkuasa ataupun autoritis dalam hal ini mengadakan program yang berkaitan dengan penyakit mental, sudah tentu ia akan macam memberi validation, mengiktiraf bahawa penyakit mental ni bukan penyakit yang dia buat-buat, bukan penyakit untuk mengada-ada, bukan saja-saja. Seterusnya ia akan menghapuskan stigma berkaitan penyakit mental dalam kalangan masyarakat dan kita akan menormalisasikan perbincangan mengenai masalah kesihatan mental. Secara kesimpulannya, kajian yang dilakukan dapat melihat secara kasar tentang tahap pengetahuan segelintir rakyat Malaysia yang merupakan perintis golongan profesional pada masa depan mengenai kesihatan mental. Setiap individu mengetahui apa itu kesihatan mental, sistem-sistem penyakit ini dan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan diri daripada pengidap penyakit mental. Penggunaan media komunikasi yang lebih luas untuk menyebarkan maklumat mengenai kesihatan mental juga dapat dipikirkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan tahap pengetahuan masyarakat mengenai kesihatan mental. Usaha ini boleh bagi menghasilkan setiap individu atau rakyat Malaysia sebagai individu yang mempunyai pengetahuan tinggi.